Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat menggesa agar lebih banyak usaha dilakukan untuk memastikan golongan muda terus meraih manfaat kedwibahasaan. Ini dengan menjadikannya sebahagian daripada kehidupan mereka di luar bilik darjah. Kedwibahasaan, kata DPM Heng, dapat melengkapi mereka dengan keupayaan untuk berkongsi, menghargai dan mengumpul pelbagai perspektif berbeza. In a world where we are seeing more fragmentation, it is of great value for our young people to be able to bridge different languages, cultures, and perspectives. With Asia's economic growth and growing linkages to the world, Singapore seeks to be a global Asia node. Bilingualism will give our people a competitive advantage and open up exciting new opportunities. Berucap di perasmian Karnival Kedwibahasaan, DPM Heng menambah bahawa kanak-kanak yang boleh bertutur dalam dua bahasa mempunyai ketangkasan mental yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu untuk melakukan pelbagai tugas dan memberi tumpuan kepada tugas yang rumit. Untuk menjadikan bahasa-bahasa ibunda lebih senang dikaitkan, terdapat pelbagai persembahan dan kegiatan di acara ini. Selain itu, Menteri Kedua Pendidikan Dr. Maliki Osman menyertai satu perbincangan panel untuk menggalakkan golongan muda supaya menggunakan bahasa ibunda di rumah mereka. Beliau berkata, kedwibahasaan dapat membantu masyarakat untuk mengekalkan hubungan dengan nilai-nilai, budaya dan warisan dalam konteks berbilang kaum di Singapura. Bahasa Melayu merupakan suatu bahasa yang begitu indah sekali dan kalau kita gagal untuk menerapkan minat di kalangan anak-anak kita, saya rasa kita akan kerugian sebagai sebuah masyarakat. Saya menggalakkan ibu bapa untuk terus meningkatkan minat dalam diri mereka sendiri, menggunakan bahasa ibunda mereka dengan keyakinan, menunjukkan kepada anak-anak mereka bahawa penggunaan bahasa, pembelajaran bahasa Melayu bukan sesuatu yang sukar, tapi sesuatu yang boleh meningkatkan keupayaan mereka dan meningkatkan rasa keyakinan mereka sebagai seorang Melayu. Sekolah-sekolah kini mengambil langkah untuk membantu para pelajar agar mahir berkomunikasi. Antara lain, lebih banyak kegiatan berpidato dianjurkan bagi mempersiapkan para pelajar kepada perubahan baru peperiksaan lisan bahasa Inggeris yang akan dilaksanakan bagi para pelajar GCEO tahun ini. If I'm going to be honest, this looks like a really... Ryan sebenarnya seorang pelajar yang pemalu. Bagaimanapun, sesi penyampaian sebegini berjaya menjadikannya lebih selesa untuk bersuara di halayak ramai. Mempunyai kemahiran sedemikian penting kerana kohort Ryan adalah yang pertama untuk mengambil peperiksaan lisan bahasa Inggeris yang disemak semula bagi GCEO tahun ini. Jika sebelum ini para pelajar hanya perlu membaca sebuah teks, kini mereka perlu menonton sebuah video dan ditanya soalan selepas itu. Pelajar diberi 10 minit untuk merancang jawapan. Mereka kemudian menyampaikan respons sehingga 2 minit. Para pelajar akan dinilai berdasarkan susunan dan luahan idea yang jelas serta kefasihan bahasa. Bagi membantu para pelajar mengatasi cabaran seperti kekurangan ilmu kontekstual, Sekolah Menengah Juying misalnya memulakan satu program yang mendedahkan para pelajar kepada dunia nyata. Tahun lalu, para pelajarnya menjadi pemandu pelancong di taman di pesisiran. Sekolah Assumption English pula mendedahkan para pelajarnya seawal mereka dalam menengah 2 lagi. Di sini, para pelajar dididik supaya berkongsi tajuk berita terkini bersama rakan-rakan sekolah selain menjalankan kempen. What is climate change? I'll see a good change in terms of the ability to give their thoughts and opinions in a rather coherent manner, because you see that from Sec 1, sometimes a little bit disorganized in how they present what they want to say, but by the time they reach Sec 4 and 5, you can tell that there's a lot of effort that's put into crafting what they want to say in a more thoughtful and precise manner. Sekolah ini juga menggalakkan para pelajarnya supaya menghasilkan video pengenalan diri sebagai satu lagi wadah berkomunikasi. Video-video itu kemudian boleh dimasukkan dalam resume mereka apabila bermohon ke politeknik ataupun maktab rendah nanti. Syarikat-syarikat teknologi pendidikan global menarik pelaburan hampir $48 bilion Amerika sejak pandemik melanda pada 2020. Jumlah itu sekitar $15 bilion Amerika lebih banyak berbanding tempoh sedekat sebelumnya. Ia adalah segmen teknologi paling pesat berkembang di dunia dan dianggap sebagai fintech seterusnya oleh para pengamat pasaran.
Dan demi mengembangkan lagi perniagaan mereka, syarikat-syarikat teknologi pendidikan Singapura kini mula merantau ke Amerika Syarikat pula. Ini bermain atau belajar? Sebenarnya ia kedua-duanya. Syarikat Autodot mencipta permainan di platform online Roblox berdasarkan sukatan pelajaran sains Singapura. Kini firma EduTech ini giat mencari pelabur Silicon Valley untuk membawa sistem pendidikan Singapura itu ke Amerika Syarikat. Autodot yakin dapat berkembang di Amerika, sedang tanggapan terhadap permainan berubah di merata dunia. What we see is that slowly the conversation will actually move from like, should we let our kids play games, to what kind of games do we let our kids play, to like, okay, this game is great, can it help them learn in school as well? So I think the line between like entertainment and education, right, will slowly blur. Sebuah lagi syarikat Singapura yang mahu bertapak dan mencipta nama di Amerika ialah Smobbler Studios, iaitu agensi berbilang media bagi Metaverse. Smobbler Studios mahu menganjurkan kelas bagi golongan wanita muda yang merasakan mereka tidak mempunyai peluang profesional sama seperti lelaki. Firma-firma ini sedang bekerjasama dengan Enterprise Singapore untuk mencari lebih ramai rakan kongsi di Amerika. Melalui kerjasama sebegitu juga, para pelabur akan mempunyai idea lebih jelas apa yang boleh ditawarkan firma-firma Singapura. Buat julung-julung kalinya, keluarga dengan anak titipan menyertai usaha kaki tangan dan sukarelawan Persatuan Pemudi Islam Singapura atau PPIS untuk mengagihkan habuan Ramadan. Saya merebut peluang untuk beramal. Inisiatif Oasis Gives Back itu mahu menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan anak-anak titipan untuk menyumbang kembali kepada masyarakat. Kaki tangan dan sukarelawan PPIS ini sibuk menyiapkan 110 hamper Ramadan pagi tadi. Mereka disertai 7 keluarga dengan anak titipan di bawah naungan PPIS Oasis. Sebanyak 1,980 barangan telah disumbangkan kaki tangan dan sukarelawan PPIS serta Badan Amal Free Food for All untuk usaha murni ini. Ia termasuk barangan dapur seperti minyak masak, kicap dan biskut serta keperluan asas lain. Setiap hamper bernilai $65 akan diagihkan kepada 95 keluarga kandung anak titipan dari 4 agensi dan juga keluarga penghuni sebuah rumah peralihan untuk belia. Idea ini tercetus sebenarnya untuk meluaskan lagi jaringan sokongan menjangkaui kanak-kanak titipan kerana kami percaya keluarga kandung mereka ini perlukan bantuan dan kami ingin menyokong supaya dapat meringankan mungkin sedikit beban dan juga cabaran yang mereka hadapi. Kami berharap inisiatif hari ini dapat menerapkan nilai-nilai murni di kalangan kanak-kanak titipan kami supaya mereka dapat memberi dan membantu. Bermula dengan keluarga kandung mereka sendiri. Kami terus mendaftarkan anak-anak, anak kandung dan anak-anak titipan kami untuk acara ini. Dan secara tak langsung ingin memupuk nilai-nilai tentang memberi dan berkongsi rezeki di dalam bulan Ramadan, especially sebagai satu daripada amal jariah yang mereka boleh lakukan. 34 pemandu pekerja penghantaran makanan Grab dan sukarelawan turut berkorban masa dan tenaga untuk menghantar hamper-hamper tersebut.